Sumber teknologi terdiri daripada 3 jenis. Yang pertama, harta intelek. Jadi apa itu harta intelek? Okey, merupakan hasil ciptaan idea manusia. Okey, yang kedua untuk apa? Untuk memajukan ataupun kemajuan dan memudahkan masyarakat. Yang ketiga, pemilik biasanya diberikan hak eksklusif. Untuk apa itu? Untuk mengelak daripada dicetak rompak. Contohnya reka bentuk ataupun lukisan ataupun video yang baru ataupun image yang baru. Sumber teknologi yang kedua iaitu lesen perisian. Apa itu lesen perisian? Okey, dia merupakan perjanjian di antara pemilik perisian dengan siapa? Dengan pengguna perisian. Okey. Yang kedua, biasanya dalam perniagaan usahawan akan menggunakan perisian yang tulen. Contohnya menggunakan komputer yang mempunyai apps, software, semua itu perlu lesen. Sebagai contohlah, kita lihat di sini Microsoft Office Computer. Seterusnya, sumber teknologi yang ketiga, kemahiran dan pengalaman pekerja. Ini jarang kita dengar tetapi memang berlaku dalam sumber teknologi ini merupakan sesuatu yang penting juga. Kenapa? Sebab seseorang pekerja yang mahir dan berpengalaman dapat menjamin kualiti produk yang dihasilkan. Yang kedua, pekerja yang mahir dan berpengalaman ini biasanya sesebuah perniagaan itu akan mengekalkan mereka teruskan bekerja dalam perniagaan. Contohnya, pekerja yang mahir dan berpengalaman dalam bidang kejuruteraan elektrik akan kekal bekerja dalam perniagaan tersebut. Jelaskan prosedur mengurus sumber teknologi terbahagi kepada dua. Yang pertama, patent. Patent ni apa pula patent ni? Okey, dia merupakan pemberian hak eksklusif. Kata kunci yang penting dia, hak eksklusif kepada siapa? Kepada yang mereka cipta. Okey, yang kedua, tujuan dia untuk apa? Untuk melindungi hak cipta yang dihasilkan ni daripada dicetak rompak ataupun ditiru. Dan seterusnya, mengambil tindakan undang-undang jika ada cetak rompak ataupun peniruan patent. Dan seterusnya, patent ni perlulah didaftarkan di bahagian Perbadanan Harta Intelek Malaysia ataupun MyIPO. Prosedur mengurus sumber teknologi yang kedua iaitu hak cipta terpelihara ataupun copyright. Okey, jadi ini merupakan yang pertama di bawah perlindungan Akta Hak Cipta 1987. Ini kita boleh tulislah kalau kita ingat dia punya tarikh Akta Hak Cipta 1987. Yang kedua, okey, sama macam sebelum ni, dia merupakan pemberian hak eksklusif kepada si pemilik karya ataupun reka cipta ataupun sesuatu produk yang baru. Yang ketiga, tujuan dia untuk melindungi hak cipta ini daripada dicetak rompak ataupun ditiru oleh pihak ketiga. Dan seperti biasa perlu didaftarkan di MyIPO. Dan kita lihat contohnya termasuklah karya seni, muzik, filem ataupun mungkin bunyi-bunyian. Jelaskan prosedur mengurus inovasi minuman kesihatan bagi perniagaan tersebut. Ini kita anggap minuman kesihatan yang baharu dicipta. Okey, jadi langkah pertama mendaftarkan produk minuman ni di MyIPO. Pastikan ejaan MyIPO ni betul lah. Yang kedua, mendapatkan hak cipta terpelihara ataupun copyright. Yang ketiga, hak cipta ini merupakan hak eksklusif bagi produk tersebut, produk yang baharu ini. Dan yang keempat, produk minuman inovasi ini dapat dilindungi oleh undang-undang jika berlaku peniruan oleh pihak ketiga. Dan seterusnya dapat mengelak daripada pihak ketiga meniru resepi produk ini. Dan yang terakhir, jika berlaku kita boleh mengambil tindakan undang-undang ke atas pihak ketiga. Mengapakah kemahiran dan pengalaman pekerja
sangat penting dalam sumber teknologi perniagaan. Okey, yang pertama, tujuannya bagi mengelak pekerja membuat kesilapan. Okey, yang kedua, bila pekerja yang mahir dan berpengalaman ni selalunya mereka cekap menjalankan tugas. Okey, yang ketiga, supaya dapat mengurangkan pembaziran tenaga kerja mahir, dan seterusnya dapat mengurangkan kos operasi perniagaan. Jadi dapat meningkatkan keuntunganlah di sini kan. Dan seterusnya dapat menggunakan kemahiran dan pengalaman pekerja secara maksimum ataupun secara optimum. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan produktiviti perniagaan. Seterusnya dapat meningkatkan keuntungan perniagaan. Bagaimanakah Encik Malik mengatasi rungutan mesin basuh dan mesin pengering yang tidak berfungsi dengan baik? Okey, untuk kata tugas, bagaimanakah menghendaki calon untuk memberikan langkah-langkah atau cara-cara ataupun kaedah untuk mengatasi masalah tersebut. Baiklah, antara lain, langkah pertama, menghubungi syarikat pembekal untuk mendapatkan waranti ataupun jaminan. Kemudian langkah kedua, mendapatkan juru teknik bagi membaiki mesin basuh ataupun mesin pengering. Dan bagi langkah yang ketiga, ada baiknya menambah baik jadual penyelenggaraan mesin. Seterusnya, langkah memberikan diskaun ataupun token kepada pelanggan tetap ke kedai Dobinya bagi mengurangkan rungutan. Langkah yang kelima, mungkin ada baiknya pengurus atau peniaga membeli mesin basuh atau pengering yang baru. Dan langkah yang terakhir, dicadangkan menyediakan perkhidmatan free Wi-Fi ataupun CCTV.